So kita start balik. Cepat start, cepat habis. Kita ada 2 topik je lagi kita nak discuss, and 2 topik ni adalah pasal variance. So question nombor 5, so dia kata in a dockyard, so a huge machine is used to pack containers with vessels. So hypothetically, so the machine will pack effectively if standard deviation for the packing time does not exceed 2.5. Information apa yang kita ada kat situ? Sebenarnya tu tak ada information apa-apa je. Dia just elaborate cerita pasal mesin. So mesin tu kita akan kata dia sebagai efektif kalau standard deviation dia tidak melebihi 2.5 minit. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun kat situ. Tu bukan sigma, tu bukan apa-apa. So dia kata a logistic engineer observes and record the time required for the machine to pack containers with vessels. So the result are depicted in table 3. So kat sini logistic engineer ni dia observe lepas tu dia record time required. So dia dah kira siap-siap dah. Dia tulis kat sini. Data yang dibagi ni dia adalah sample mean, sample size dengan sample variance. So kalau ikut notation kat sini adalah kita punya X bar, yang kat sini adalah kita punya variance. Variance kena careful lah, ni bukan standard deviation. Bila variance kita kena pakai S square bukan S. So soalan ni kata 5 and 95% confidence interval for the population variance. Ni 95% confidence interval for population variance. For the time required for the machine to pack containers with vessel. Lepas tu dia kata comment on the parameter estimate. So maknanya apa beza yang ni dengan yang lain? Yang ni mula-mula kita cari dulu confidence interval, lepas tu kita kata comment. So apa maksud value yang kita dapat daripada confidence interval tu? Okay, so confidence interval for variance, formula dia tak complicated, formula dia simple sahaja. Mana saya punya formula ni? Okay, variance. So dia adalah yang ni, confidence interval for sigma square. Dia confidence interval ni dia hanya ada untuk variance sahaja. Dia untuk standard deviation dia memang tak ada. Sebab tu kalau soalan tu dia suruh kita cari confidence interval for standard deviation, so kita kena square rootkan kedua-dua nilai ni, dapatlah confidence interval for standard deviation. Kalau tak memang formula ni dia hanya untuk confidence interval for sigma square. Dia tak ada yang spesifik untuk standard deviation. Cuma dah dapat nilai, kita square rootkan, automatically dia jadi untuk standard deviation. So saya copy. Okay, so paste kat sini. So kalau kita tengok nilai-nilai ni, soalan ni memang straightforward, tak payah kira apa-apa sebabnya semua benda dia dah bagi. So dalam formula kita nak nilai S square, S square dia dah bagi siap-siap, nilai dia adalah 1.7143. Cuma kena cari nilai ni, okay, X ni, dia bukan X kau, dia nama dia adalah chi, CHI, nama dia adalah chi square. Dia adalah simbol chi, okay, bukan chi square, nama dia chi square. Untuk chi square ni kita ada 2 parameter, satu adalah parameter alpha, satu lagi adalah parameter nu. Dan kalau ikut soalan ni, apa dia nilai nu? So untuk kes ni, nu adalah bersamaan n tolak 1. Dia sama macam satu min yang kita tengok sebelum ni. So nu adalah bersamaan n tolak 1. Okay, so S kita dah ada information, sekarang kita kena cari nilai chi square saja. So alpha untuk kes ni, dia adalah 95% confidence interval. So alpha kita nilai dia adalah 0.05. So chi square 0.05 bahagi 2, n tolak 1. So dia akan dapat chi square 0.025. Okay, dalam kes ni n kita nilai dia adalah sama dengan 25. So ni kita nak dia adalah sama dengan 24. So kita punya nu tu adalah 24. So koma 24 adalah sama dengan, okay, kalau sebelum ni kita dah tengok T distribution, kita dah tengok Z distribution. Sekarang kita nak pakai chi square distribution. Mana nak tengok chi square distribution ni? Dia selepas pada T. Okay, muka surat selepas T tu 38 onwards tu, dia adalah untuk pakai chi square. Saya padam ni, banyak sangat conteng. So untuk kita punya case, kita nak, tak dengar saya punya suara. Kamera dah ni. Ada siapa-siapa lagi yang tak dengar saya punya suara? Dengar.
Hello? Cik Zaidi dengar ya? 39.3641. Nilai dia? Kejap, Cik Said kata dah start ke tak dengar pula. Saya balas dulu mesej dia ni. Cik Said. Masuk balik. Berapa nilai kita tadi? Chi-square 0.02524 kan? 0.025. 39.3641. 39. Dia 24 kan? Betul. So nilai dia adalah kat sini 39.3641. So chi-square ni saya nak tunjuk cara nak cari kat mana je sebenarnya. So chi-square ni dia adalah muka surat lepas t-distribution. Muka surat 38. Dia ada banyak page. Dia dua page 39 dengan 38. Dua-dua adalah untuk chi-square. Nilai kan dia ada dua parameter kan. So parameter yang pertama kita tengok kat sini. Dekat yang ditulis alpha ni. Tapi ingat alpha dalam soalan ni dengan alpha dalam table ni dia dua benda yang berbeza. Dia bukan nilai alpha yang sama. And bila kita nak tengok new, kita tengok column tu. So sekarang new kita adalah 24. So alpha kita adalah 0.025 yang kita nak cari ni, parameter yang pertama ni. So kita tengok dekat mana dia bersilang. So 39.3641. Okay, 39.3641. Tu adalah chi-square yang pertama. Yang untuk kes ni, untuk kes variance ataupun standard deviation, so kita kena cari dua nilai critical value. Sebabnya kenapa? Sebab satu lagi formula. Okay, formula yang pertama yang lower bound dia adalah alpha per 2. Tapi formula yang lagi satu dia adalah 1 tolak alpha per 2. Formula dia ni tak berapa jelas tapi dia sebenarnya 1 tolak alpha per 2. So kalau kita tengok S ni, so apa dia 1 tolak alpha per 2, dia akan jadi 1 tolak 0.025, sama juga n tolak new dia, nilai yang sama 24. So dia akan jadi chi-square 0.975 24. Sekarang dah tahu dah macam mana nak cari. Okay, berapa nilai 0.975 24? 12.4012. Okay, 12.4012 tu. Tu ni adalah nilai dia punya chi-square untuk chi-square 0.975 24. Okay, sekarang bila kita dah ada dua-dua nilai ni, automatically kita boleh ganti masuk dalam formula. So N dia adalah 25 tolak 1. Masuk dalam kalkulator, masuk 24 terus lah supaya senang. So S square dia adalah 1.7143. So bahagi dengan yang kita cari tadi. So 39.3641. Okay, yang belakang tu pula sama juga 25 tolak 1. So darab dengan 1.7143. So bahagi dengan 12.4012. Okay, boleh tak tolong kira untuk saya lower bound dengan upper bound? Kejap lagi kita sambung sebab ini tengah azan.
Kemas atau kapsul. Air semak minum. Oh. Ajah lah lo, dengar dia. Okay. Apa dia punya lower bound? Okay, Cik Zaidi cakap dia 1.0452. Upper bound dia 3.3177. So orang lain dapat nilai sama juga ke? Uh, Cik Laila, saya perasan apa tu 1.7143 tadi tu tak ada square. Kena ada square kan? Dia sebab dia Satu sebab point- yang dia bagi ni dah variance. Kalau dia bagi standard deviation kita kena square. Tapi Okay. kalau dia dah bagi variance maknanya dia dah S square lah. Tu kena kena hati-hati. Kadang-kadang soalan dia boleh trick macam tu. Dia boleh bagi standard deviation, dia boleh bagi variance, kita kena tengok betul-betul simbol apa yang kita kena pakai. So memandangkan variance ni dia dah S square, so bila kita ganti masuk dalam formula kita hanya salin 1.7143 je lah. So kita dah Kalau yang kena square, kalau kena square dia panggil apa? standard deviation. Katalah dia kata standard Standard deviation deviation. sama berapa? Standard deviation ni dia adalah S. So kalau bila dia nak S square, kena square kan lah nilai yang kita dapat kat sini ni. So dia depend nilai apa yang dibagi. Okay. So untuk yang ni, ni adalah kita punya ni, unit dia adalah minit. Sebab ni masa. So dia unit dia adalah, Tak nampak doktor? tak nampak? Ha, Sekejap ya. Tak share nampak huruf L screen. je. Oh Nampak sebab gambar tadi dah bahasa air keluar dah. Okay. Abang Syed minum air. Habis dah minum. Kantor. Okay, dah nampak kan? Okay, baru nampak. So nilai dia ni lah. So dia dalam unit minit. Ni yang saya cerita tadi. Okay, kalau dia bagi variance, maknanya kita siap-siap tulis S square. Tapi kalau dia kata standard deviation kita adalah dalam unit S. Okay, satu lagi benda yang dia boleh tanya dalam soalan ni adalah dia boleh tanya apa dia population standard deviation. Instead of population variance, dia boleh tanya kita apa dia population standard deviation. Tapi masalahnya dekat sini macam saya mention tadi, dalam formula ni dia hanya, dalam buku ni dia ada satu formula saja. And formula dia adalah untuk sigma square. So sigma square ni dia mewakili variance. Katakanlah bila kita nak cari confidence interval for variance, kita akan pakai formula ni lah. Ni adalah kita punya lower bound, ni adalah kita punya upper bound. Okay, katakanlah lepas cari tu kita dapat nilai A dengan nilai B. Okay, kalau lah soalan tu ditanya apa dia confidence interval for standard deviation, kita tahu kan apa relationship antara variance dengan standard deviation. Apa hubungan dia? So standard deviation adalah apa? Apa hubungan dia dengan variance? Ada square kan? Dia adalah square root of nilai variance. Ni adalah standard deviation. Ataupun variance adalah standard deviation square. Sebab itulah dalam segi simbol, variance adalah S square. So standard deviation pula simbol dia adalah S. Kita squarekan saja nilai standard deviation, automatically kita dapat variance. Sebab tu, kalau soalan suruh cari confidence interval untuk standard deviation, so nilai yang kita dapat daripada variance ni, kita squarekan saja dia. So dia adalah square root A dengan square root of B. Dia memang tak ada formula asing. Dia bila kita nak test confidence interval for standard deviation, memang kita kena pakai formula untuk confidence interval for variance. Dia cuma nilai tersebut, kita kena square rootkan dia, baru dapat confidence interval untuk standard deviation. Okay, soalan tak habis lagi. Dia kata comment on the parameter estimate. Lepas kita dah dapat value ni, kita kena cerita value apa yang kita dapat sebenarnya ni. So kita pun jawab balik soalan dia. Dia kata find a 95% confidence interval. Kita dah jumpa dah sekarang. So kita kata, so we are berapa persen? 95% confident that salin balik je ayat ni. That the population variance for the time required for the machine to pack the containers with vessel, that the population variance for the time required for the machine
to pack containers with vessels. Nah, kita jawab balik soalan, kita relatekan dengan kita punya jawapan is between, nilai dia adalah antara 1.0452 dan 3.3177 minit. Tu adalah kita punya nilai. Okey, satu benda pasal standard deviation ni adalah, so standard deviation ni nilai dia tak mungkin negatif. So bila kita punya apa kita panggil ni, confidence interval dia, so dia tak boleh nilai A dengan nilai B, lower bound dengan upper bound, so tak boleh jadi nilai negatif. So cannot be negative. Dia memang sentiasa nilai dia positif. Dia tak boleh jadi standard deviation ni berapa? Negatif 1 pun tak boleh. So nilai dia sentiasa kena jadi nilai positif. Tak boleh negatif. Okay, dah settle untuk soalan ni. Tu je yang dia suruh cari. Okay, ni soalan terakhir. Yang ni saya tak nak buat. Yang ni soalan proportion. Nanti saya bagi jawapan, saya include sekali. Tapi nanti tuan-puan boleh try buat sendirilah. Sebab ni soalan proportion. Kita dah buat dah proportion kat atas tadi. Ni pun kita dah buat. Ni dia suruh cari 95% confidence interval for population deviation. Ni boleh try buat sendiri. Nanti jawapan saya bagi. Yang question nombor 6, saya nak buat soalan paling last. Ni adalah topik paling last dalam kita punya syllabus. So nama dia adalah, bukan dalam kita punya syllabus untuk chapter 2 lah. An engineer studied the time rupture for pieces of stainless steel at 2 levels of stress. Kita ada 2 stress level 1 dengan level 2. So kita nak tengok time to rupture untuk stainless steel piece tu. So he tested 6 uniform pieces of steel at each of the 2 level of stress. So dekat 2 level of stress ni, dia test 6 pieces of steel. So ni dalam level 1, so sample kita ada 6. So dalam level 2 pun sample kita ada 6. So the results are shown in table 3. So dia dah bagi kat sini. So find a 98% confidence interval for the ratio of population variance of rupture time between stress level 2 and level 1. Okay, kalau kita tengok sebelum ni, bila kita tengok difference, kalau kita ada mu1, dia adalah difference. Mu1 tolak mu2, dia adalah difference in mean. Beza antara mean. Kita ada 2 mean, kita nak tengok beza antara kedua-dua mean. Ataupun kita ada pi1 tolak pi2, so kita ada 2 proportion, kita nak tengok difference in proportion. Okay, ini adalah case untuk mean dengan proportion. Tapi kalau untuk variance, kita tak nak tahu beza dia in term of macam mana kita nak ukur beza antara 2 population yang berbeza. Kita tak boleh cari dia punya pi1 tolak pi2 ataupun mu1 tolak mu2. Dalam case variance, kita kena pakai ratio. So sigma 1 square per sigma 2 square. Tapi still apa yang kita kena tengok kat sini, ratio ni kita nak tengok beza untuk variance standard population 1 dengan population 2. Cuma kita tak pakai sigma 1 square tolak sigma 2 square, tak boleh. Untuk case standard deviation, untuk case variance, so kita kena pakai ratio. So dia kata kat sini, kita nak cari ratio of population variance of rupture time between stress level 2 dengan level 1. So tengok formula dulu. So formula dia ada satu saja. Variance proportion dia senang sebab dia ada satu formula saja, tak payah pilih-pilih. Dia yang melibatkan mean ni, dia complicated sikit. Okay, ni adalah kita punya formula. Saya pun paste kat sini. Okay, tapi kita tak boleh pakai formula ni direct. Okay, kenapa kita tak boleh pakai formula ni direct? Saya cerita dekat bawah ni. Saya kena copy jugalah formula ni lagi sekali. Edit. Boleh copy tak? Share. Copy. Okay, kita pakai formula ni. Kalau dekat table ni, bila kita nak tengok ratio of sigma 1 square per sigma 2 square. Ni confidence interval for sigma 1 square per sigma 2 square. So ni kalau kita ambil population yang pertama bahagi dengan population yang kedua. So ni kita formula yang kita akan pakai. Okay, tapi soalan kita ni berbeza sikit. Okay, apa yang berbeza pasal kita punya formula ni? Saya akan delete ni. Sebab kita tak nak pakai formula ni. Sebab dia terbalik. Kita nak level 2 and level 1. Maknanya kita nak sigma 2 square per sigma 1 square. Formula dia kena terbalik. So automatically, bila formula dia ni kena terbalik,
kita nak confidence interval for sigma 2 square per sigma 1 square. Kenapa sigma 2 duduk atas? Sebab dia sebut sigma 2 dulu baru sigma 1. Maknanya dia nak sigma 2 per sigma 1. Okay, so bila untuk case macam ni, formula ni pun kita kena terbalikkan dia. So formula kita akan jadi S2 square per S1 square. So F of 1 tolak alpha per 2. Yang ni pun kedudukan dia kena tukar. So dia akan jadi nu 1, nu 2. Okay, yang belakang pula dia akan jadi sama juga. So S2 square per S1 square. So F alpha per 2. Dia nu 1, nu 2. Jadi kita kena terbalikkan. So bila yang atas ni kita terbalikkan dia punya position, automatically yang bawah ni pun kita kena terbalikkan. So kita kena terbalikkan S and kita kena terbalikkan formula dekat F. Tu je yang kita kena terbalikkan. Okay. So formula kita ni tak boleh pakai dah yang kat dalam buku tu. Kita kena tukar dia jadi formula ni. Sekejap saya copy. No, it's not colour, it's copy. Okay, saya nak paste dia dekat sini. So ni adalah formula yang kita akan pakai. So ni lower bound, so ni akan jadi kita punya upper bound. Okay, S1 dengan S2 square dia tak ada dalam soalan, so automatically kita kena cari. Kena carilah, so apa dia nilai S1 square, apa dia nilai S2 square. Boleh tak tolong carikan? So apa nilai stress untuk level 1, saya tolong cari nilai stress untuk level 2. Yang ni kita nak variance S square. So kalau siapa-siapa yang pakai kalkulator putih tu tak ada masalah. Sebab dia akan terus bagi S square. Tapi siapa-siapa yang pakai kalkulator silver dengan kalkulator kelabu tu, memang dia akan bagi S saja, kita kena squarekan nilai tersebut. Tu kelebihan lah siapa-siapa yang pakai kalkulator putih tu. $31.072. Betul? Macam besar sangat je saya rasa. Tu untuk yang sigma 1. Untuk level 1. Saya rasa macam besar sangat. Ya. Lebih sangat kalkulator ni. Ni pakai kalkulator mana ni? Kalkulator putih kan. Kalkulator putih, dia bagi 31. Macam besar sangat je. Sebab saya punya saya dapat yang trik muka 2 ni saya dapat 2.3622 je. Oh, salah ambil tu. Cuba tengok balik data tu. Betul tak data yang masukkan tu? So ada 6. Oh, 31.072 tu yang kita dah square kan? Betul. Betul lah sebabnya saya kira dapat 5.5 dia punya S. So kalau kita square logik lah dapat 31.072. Yang ni sebab saya tak squarekan lagi, tu dapat nilai 2 point something tu. So kalau saya squarekan dia 2.3622. 5.58. 5.58 betul. So exactly 5.58. Okay, so kita dah dapat S2 dengan S1 atas bawah dah dapat. Tapi sekarang kita kena cari pula distribution. Kalau sebelum ni kita pakai chi-square kan. Sekarang ada distribution baru pula. So nama dia adalah F. Ni F.
Okay, mula-mula kita nak tengok yang belakang dulu. Dia adalah F 1 tolak alpha per 2. Okay, alpha nilai dia berapa kat sini? So alpha kita adalah 0.02. So kalau kita bahagi dengan 2 dapat 0.01 lah. So kita nak cari alpha 1 tolak F 1 tolak 0.01. Nu 1 ni 2. So apa dia nu 1 dengan nu 2? Macam saya cakap selalunya formula ni bila dah bagi formula ke atas, so nu dia tu dia akan define dekat bawah ni. So nu 1 adalah N1 tolak 1. So nu 2 adalah N2 tolak 1. So kita tolak je satu-satu daripada setiap sample size. Untuk kes ni dia samalah. So kita akan dapat nilai 5 dengan 5. Okay, yang ni saya rasa dia ada twist sikit yang ni. Okay, satu lagi pula F dia akan jadi F 0.01 sebab alpha bahagi 2. Sama juga dia akan jadi 5 dengan 5. Okay, twist dia, saya akan cari yang bawah dulu. Nanti saya cerita kenapa cari yang bawah dulu. Okay, so kat sini kita nak F 0.0155. Dia dekat mana position dia dalam table ni, dia page selepas chi-square. So chi-square tadi ada 2 page kan? 38, 39. Ni dia dekat page yang ke 40. So F 0.0155. Okay. Yang ni kenapa dia ada banyak page? Sebab setiap page ni dia ada nilai alpha yang berbeza. Nilai alpha dia kan tengok kat atas ni. Alpha tu nilai ni. Kalau tengok dia define macam mana, ni alpha dia. Tapi kita punya case ni alpha kita 0.01 lah. Yang kita dah siap-siap bahagi dengan 2. Okay, yang ni adalah 0.001 bukan tak sama dengan kita nak. Kita nak ada satu titik perpuluhan je. 1 kosong je lepas titik perpuluhan. Ni pun still 0.001 bukan. Okay, page yang seterusnya pun 0.005 bukan juga. So dekat mana page ni? Ni 0.025. Ni baru 0.01. Sekejap saya rotate sekejap page ni. Pening pula nak tengok ni. So rotate this page clockwise. Okay, kita nak 0.0155. Okay, dia kena tengok 3 tempat sebab dia macam ni kan. F 0.0155. So ni dikira sebagai alpha, ni nu 1, ni nu 2. So kat atas ni alpha. So 0.01. So nu 1 tengok yang row yang kedua. So berapa nilai dia? 5. Kena tengok dekat sini. So nu 2 dia pula kena tengok dekat tepi. Dia ke bawah. Berapa nilai dia? 5. Okay, dia bersilang dekat mana? Dekat sini. So nilai dia adalah 10.9670. Okay, saya tulis kat sini 10.967. Okay, kenapa dekat atas tu dia ada twist? Kat sini dia ada problem. Sebabnya, okay, kalau saya simplify 1 tolak 0.01 tu, saya akan dapat F 0.0955. Tapi kalau tuan-puan belik ke bawah lagi, kita ada 0.01, 0.02, turun bawah lagi ada 0.03. Dia yang paling besar kalau tak silap saya 0.05 saja. Lepas 0.05 tak ada dah. Maknanya nilai alpha yang paling besar ada dalam F distribution table kita ni adalah F 0.05. So selain daripada F 0.05 dia tak ada dah. Ni kan pula kita ni ada nilai yang sangat besar. So 0.09. Okay, tapi ada formula macam mana kita nak deal bila benda tu tak ada dalam table. Okay, formula dia adalah pergi balik formula tadi. Okay, dekat mana tadi saya punya? Okay, dekat page ni. Ni formula dia. Letak kat bawah ni. Copy. Okay, saya copy dia kat bawah ni. Okay, formula ni kata, okay, kalau kita ada F1 tolak alpha, okay, and alpha ni sangat besar to the point yang dia tak ada dalam table. So kita boleh pakai dia adalah sama dengan 1 per F alpha N1 N2. Apa yang berbezanya antara dua ni? Okay, 1 daripada 1 tolak alpha sekarang dia jadi alpha. Daripada F1 tolak alpha nu 2 nu 1 per 1 dia jadi terbalik. Dia jadi 1 per nombor tu. And kedudukan nu 2 nu 1 pun dia akan berubah. Kalau sebelum ni kalau kita pakai yang ni, kita letak nu 2 dulu nu 1. Yang ni dia akan jadi macam ni. Contoh dia katalah ni saya create je lah. Dia bukan nilai untuk kita punya case tu. Katalah kita nak cari 1 tolak 0.25, 53. So bila kita pakai formula ni, so dia akan jadi 1 per, okay, kalau sebelum ni adalah kita punya alpha. Ni alpha.
Bila kita dah pakai ni, so dia akan jadi 1 per F alpha. Dia tak jadi 1 tolak 0.25 dah. Dia akan jadi 0.25. Tetapi dua nilai ni dia akan berubah position. Kalau sebelum ni mu2, mu1, ni mu1 dulu baru jadi mu2. So dia akan jadi 3, 5. Sama juga lah apa yang kita akan apply dekat sini. So bila saya apply formula tu, dia akan jadi F 0.01 ni, 1 tolak ni dia akan jadi 1 per. Dia akan jadi 1 per F 0.01. Tapi the good news lah untuk kita punya ni, dia memang sama-sama 5. So dia tak berapa berubah sangat lah. Dia still 5 dengan 5. Tapi kita dah cari dah nombor ni. Dia sama dengan nombor kat bawah tu. Dia adalah 1 per 10.967. Kita cari je lah berapa nilai 1 per 10.967. Ni kebetulan. Dia tak semestinya akan dapat nilai yang sama dengan yang kita cari sebelum ni. Ni memang kebetulan sahaja. Okay, so, ada siapa-siapa yang tak faham macam mana saya dapat yang ni? Ada siapa-siapa lagi tak confused yang ni? Tak ada? Semua faham macam mana dapat tu? Okay, kalau faham saya proceed lah. Okay, kemudian macam biasa, so kita akan ganti masuk dalam formula. Di panjang ni saya buat kat bawah lah. Okay, so S2 kena kat atas, so dia adalah 5.58. Kalau kat sini kita tulis S, dia kena square kan lah. Tapi sebab kat sini kita awal-awal kita dah cari S1 square, S2 square, maknanya kita ganti masuk saja. Dia akan jadi 31.072. So darab dengan kita punya F1 tolak alpha per 2 tu, dia adalah 1 per 10.967. Dan kat sebelah dia pula, upper bound dia. So 5.58 per 31.072 darab dengan 10.967. Ni adalah kita punya upper bound dengan lower bound. Okay, berapa nilai lower bound? Ni adalah ratio. Sebab atas tu kena nombor positif, bawah kena nombor positif. So kalau kita ada nilai positif per nilai positif, automatically jawapan dia pun kena jadi positif. So ratio ni pun dia kena sentiasa positif. Dia tak boleh jadi nombor negatif. So kosong paling kecil. Berapa nilai dia punya lower bound? Yang ni patut cepat ni. Sebabnya 0.0164. Okay. Upper bound dia? $1.995. 1.9695. Ada unit ke tak ni? Dia yang ni dia in hours. So ni adalah in hours. Tu adalah kita punya unit untuk ratio of confidence interval. Okay. So kalau tengok dia depend formula yang berbeza berdasarkan apa yang soalan tu nak. So kalau saya advice saya, okay, sebab chapter 2 ni dia akan cover untuk test. Dalam test saya akan tanya chapter 1, chapter 2, chapter 3. So saya nak perempuan benda first kali tengok ada kat sini. Dia kata berapa persen confidence interval for apa? Dia tanya soalan tu pasal mean ke? Dia tanya pasal population variance ke? Dia tanya ratio of population variance ke? Kita kena clear soalan tu dia nak yang mana satu. Lepas kita dah decide soalan tu dia nak yang mana satu, kita kena tengok formula pula. Tengok pula kat sini, okay ni dia nak yang mana satu ni. Dia kalau dia, macam saya cakap tadi, kalau dia proportion ataupun dia untuk standard deviation ataupun variance, dia tak ada masalah. Sebab kita ada satu formula saja. Yang masalah bila kita ada yang mean. Mu D, mu 1 tolak mu 2, mu 1 mu je. Tu dia ada formula dia banyak, kita kena decide betul-betul. Berdasarkan soalan yang dia bagi tu, nak pakai formula yang mana satu. So saya rasa tu je masalah dia untuk case confidence interval. Ini semua yang saya compile ni, ni sebenarnya adalah contoh soalan test. So soalan test macam ni lah. Bagi saya dia tak adalah tricky, dia sangat straightforward. Tapi kena tahulah soalan ni dia nak apa. Kalau soalan ni kira test tak boleh, betul. Soalan saya bagi lagi senang daripada ni kalau sampai test. Takkan nak bagi soalan sama, nak bagi lagi senang ni. Tak boleh lah lagi sama.
So saya akan bagi soalan test saya pun saya akan bagi straight forward. Saya tak ada kona-kona, tak ada. Saya memang bagi straight forward macam ni je. Tapi kena tahulah nak pakai formula yang mana satu. Tu je saya punya concern. Okay, ada apa-apa soalan tak nak tanya untuk chapter 2? Rasa-rasa lepas ni dah boleh jawab quiz ke? Yang siapa yang tak jawab lagi tu? Doktor, nak tanya lah. Tanya. Untuk soalan nombor 4 tadi. Soalan nombor 4. Soalan mana? Yang independent tu. Sebabnya saya copy paste je. Yang independent. Yang ni kan independent. Ni proportion. Okay, ni soalan 4. Okay. Alpha kita dapat 0.03 kan? Okay. Sebelah tu 18 tu macam mana Betul. dapat? 18. Oh ni kat sini. Okay, formula dia sekarang adalah, ni kan formula dia, T alpha nu kan. So 18 tu adalah nu. Ni formula dia, ni nu. Ni alpha, ni nu. Macam mana dapat nu ni? Kita tengok dekat sini. Okay, tadi kita pakai formula ni kan, formula nombor 5 ni. Kita tengok bawah pada formula nombor 5 tu, dia bagi tahu ni. Macam mana dia dapat nilai nu. Untuk kes ni, nu dia adalah N1 tambah N2 tolak 2. So kalau kita refer balik kat sini, kita punya N1 10. N2 pun dapat 10. So kalau N1 tambah N2 tolak 2, maknanya dia adalah 10 tambah 10 tolak 2. So dia adalah sama dengan 18. Itulah macam mana saya dapat nilai 18. Dia memang dia dalam formula tu, bila dia ada new, kita tengok dekat bawah dia. Sebabnya kalau tengok kan, bila pakai formula ni, ni new dia. Kalau kita pakai formula lain pula kat atas, kalau kita pakai formula 2 dengan 3, ni pula new dia. Dia sentiasa tengok dekat bawah formula tu. So apa dia define. Ataupun kalau yang ni, apa dia punya new. Ni adalah dia punya new. Dia new tu akan berbeza ikut formula. Okay, selain daripada tu ada lagi soalan lain? Okay, saya rasa cara yang kita buat hari ni adalah cara paling cepat nak cover semua chapter kan. So untuk chapter 3 pun saya akan buat benda yang sama. Saya akan bagi link kejap lagi sebab saya dah ada dah recorded untuk video untuk chapter 3. So saya suggest tolonglah dengar at least 2 video yang pertama ke 3 video yang pertama ke, just nak dapat idea je. Supaya minggu depan saya akan cerita intro sikit pasal chapter 3. Kemudian kita akan buat exercise sama-sama macam ni supaya kita cepat nak cover semua chapter. So ada apa-apa lagi sebelum kita tamatkan kita punya sesi? Video ni nanti kita share kan? Saya masalah saya macam ni. Kalau saya tak buat terus, saya lupa. Kejap lagi saya buat terus. Saya share terus. Okay.